Umat Islam pada abad ke-8 dikatakan telah mencapai zaman kegemilangan. Tidak lain tidak bukan adalah disebabkan oleh perkembangan bina pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Sebab itulah pada hari ini kita akan membincangkan tentang perkembangan bina pendidikan dalam kerajaan Bani Abbasiyah. Sebelum itu, sedikit latar belakang tentang kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah ditubuhkan pada tahun 790 Masihi selepas jatuhan kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Abbasiyah kemudian mencapai zaman kegemilangan semasa abad ke-8 di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Baiklah, kita mulakan dengan faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, pertama sekali, usaha negarakan para khalifah. Kedua, aktiviti penterjemahan pelbagai bidang ilmu. Ketiga, kestabilan politik dan kewangan. Keempat, dasar kerajaan memberi keutamaan kepada ilmu pengetahuan. Kelima, kreativiti ulama'. Dan akhir sekali, Islam sendiri menggalakkan umatnya untuk mengkaji. Seterusnya, institusi pendidikan pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Institusi pendidikan pertama yang akan bincangkan ialah masjid. Pada zaman ini, masjid bukan sahaja sebagai tempat ibadah, namun ia juga dipenuhi dengan halaqah-halaqah ilmu. Institusi pendidikan seterusnya ialah Istana Khalifah. Istana Khalifah dijadikan sebagai tempat ulama bermuzakarah dan menyampaikan ilmu. Next, kita juga ada perpustakaan. Perpustakaan yang terkenal pada zaman inilah Baitul Hikmah. Baitul Hikmah terkenal sebagai pusat bertemu sarjana, pusat penterjemahan, pusat sumber, pusat penyelidikan ilmiah dan juga pusat latihan. Akhir sekali ialah pusat pengajian. Antara pusat pengajian terkenal ialah Madrasah Nizamiyah. Ia ditubuhkan oleh Nizam Muluk, iaitu salah seorang menteri pada ketika itu. Kita beralih pula kepada bidang ilmu. Bidang ilmu pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah terbahagi pada dua, iaitu ilmu berteraskan wahyu dan juga ilmu berteraskan akal. Ilmu berteraskan wahyu terbahagi kepada empat, iaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tauhid dan juga ilmu fiqh. Ilmu tafsir. Antara tokoh ilmu tafsir yang terkenal ialah Yahya bin Ziyad, iaitu merupakan penyusun ilmu tafsiran pertama dalam kitabnya Ma'ani Al-Quran, dan juga Ibn Jarir At-Tabari dalam karya kitabnya Tafsir At-Tabari. Dalam bidang ilmu hadis, antara tokoh ilmu yang terkenal ialah Al-Bukhari dan kitabnya Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud, Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi, An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah. Dalam bidang ilmu fiqh pula, antara tokoh ilmu yang terkenal ialah Imam Abu Hanifah pengasas mazhab Hanafi, Imam Malik pengasas mazhab Maliki, Imam Asy-Syafi'i pengasas mazhab Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal iaitu pengasas mazhab Hanbali. Dalam bidang ilmu tauhid pula, disebabkan terdapat banyak karya Yunani yang diterjemahkan, perkembangan falsafah Yunani telah memberikan kesan buruk kepada akidah umat Islam. Namun, terdapat ulama yang berusaha memurnikan akidah Islam seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Ghazali. Ilmu berteraskan akal pula terbahagi kepada 6, iaitu matematik, ilmu falak ataupun astronomi, ilmu kimia, ilmu fizik, geografi dan perubatan. Dalam bidang matematik, antara tokoh terkenal ialah Muhammad Ibn Musa ataupun dikenali sebagai Al-Khawarizmi. Semangat beliau ialah memperkenalkan sistem angka dalam abjad Arab, memperkenalkan bilangan sifar, memperkenalkan algebra dan buku beliau Hisab Al-Jabri wal Al-Muqabalah. Dalam bidang ilmu falak ataupun astronomi, antara tokoh terkenal ialah Abu Abdullah ataupun dikenali sebagai Al-Batani. Semangat beliau ialah menemui tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 minit dan 24 saat. Menemui cara mengukur jarak bumi dan matahari, akhir sekali membuat jadual pergerakan bulan dan bintang. Dalam bidang ilmu kimia, antara tokoh terkenal ialah Jabir bin Hayyan. Semangat beliau ialah penemuan asid sulfurik. Kedua, membuat teori penghasilan petroleum dan alkohol, dan terakhir sekali menambah baik proses pembuatan kaca. Dalam bidang ilmu fizik pula, antara tokoh terkenal ialah Ibn Haytham. Semangat beliau ialah menghuraikan proses pembalikan cahaya pada retina, mencipta cermin mata, menjelaskan lapisan-lapisan mata serta proses penglihatan, dan terakhir sekali menyukat kelajuan cahaya dan bunyi. Dalam ilmu geografi, antara tokoh terkenal ialah Al-Idrisi. Semangat beliau ialah menghasilkan peta dunia dalam bentuk glob. Kedua, memberikan ukuran tepat tentang keluasan bumi. Dalam bidang perubatan pula, tokoh terkenal ialah Ibn Sina. Semangat beliau ialah menjelaskan kesan kuman dalam penyakit, menjelaskan teori jangkitan virus, mencipta ubat untuk penyakit kronik dan akhir sekali mencipta pejagari ubat bius dan benah khusus untuk menjahit luka. Perkembangan ilmu pada zaman kerajaan Abbasiyah telah memberikan banyak kesan.
Sebagai contohnya, di Eropah, perkembangan ilmu telah memberikan kesan kepada Eropah hingga seterusnya zaman pembaruan atau zaman Renaissance. Perkembangan ini juga mendorong orang-orang Eropah untuk memulihkan pelayaran mereka, terutamanya ke negara-negara Islam. Dan akhir sekali, hasil karya umat Islam telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa, termasuklah bahasa Hebrew dan bahasa Latin. So, setakat itu je saya. Terima kasih.